لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه تابعين إلى يوم الدين أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Luqman surah ke-31 pada ayat yang ke-12 Allah Subhanahu wa taala telah berfirman A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa laqad atayna Luqmana al-hikmah an yashkur lillah sadaqallahu al-'azim yang bermaksud dari sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala telah kurniakan kepada Luqman Hakim yang hikmah kebijaksanaan. Justru itu bersyukurlah kamu wahai Luqman. Luqman Hakim ini dalam catatan tafsir Ibnu Katsir menyebut beliau adalah bangsa berbangsa kulit hitam Ethiopia, Habsyi, pengembala kambing. Tetapi Allah telah mengurniakan kepada beliau kelebihan, keistimewaan yang tak ada pada orang lain. Bahkan kata-kata sejarah mengatakan beliau diberi pilihan sama ada nak jadi nabi atau orang yang soleh. Beliau memilih menjadi insan biasa tetapi yang soleh, yang ada ilmu, yang ada kebijaksanaan. Pernah satu hari majikan beliau mengarahkan beliau menyembelih seekor kambing dan bawalah kepada aku daging yang terbaik daripada daging kambing ini. Lalu beliau membawa lidah dan hati. Kali kedua diperintahkan sekali lagi menyembelih seekor lagi, tetapi tolong bawa kepadaku daging yang paling buruk. Beliau juga membawa lidah dan hati. Sebagaimana kita pernah membaca sebuah hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim tentang lidah. Al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi wal muhajiru man ajara ma na'allahu anhu. Hadis Bukhari dan Muslim. Orang Islam yang baik ialah orang Islam lain selamat dari angkara lidah dan tangannya. Dan orang-orang yang berhijrah itu ialah orang-orang yang meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam hadis Bukhari dan Muslim ini ada satu yang disebut, yakni lidah. Orang Islam yang baik, orang Islam yang senantiasa menjaga lidahnya, tidak mengumpat dan tidak pula memfitnah. Hati. Yang kedua, beliau bawa hati. Hati ini dalam hadis ada dua. Inna fil jasadi mudghatan idza sala'at sala'al jasadu kulluh
wa idza fasada jasadu kullu. Yang bermaksud di dalam jasad manusia itu terdapat segumpal daging. Apabila baik daging ini, keseluruhan jasadnya menjadi baik. Tetapi apabila daging ini tidak baik, keseluruhan jasadnya menjadi tidak baik. Ketahuilah itulah hati. Dalam hadis yang lain, Bukhari juga kalau tak salah saya, Inna Allah Ta'ala la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum, walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memandang rupa paras seseorang dan juga harta yang dimilikinya. Allah tak ingin nak lihat rupa paras ataupun harta yang kita miliki. Akan tetapi Allah akan memandang hati dan amal-amalnya. Jadi dua perkara ni, lidah dan hati. Sebab itu diberi gelaran kepada beliau, dia seorang yang hikmah, yang bijaksana, Luqmanul Hakim. Pada suatu masa atau pada suatu hari, ada seseorang itu bertanya kepada beliau, wahai Luqman, apakah nasihat yang engkau boleh beri pada aku? Bagaimana kamu boleh mencapai darjat yang begini hebat? Mana hebatlah insan yang berkulit hitam ini, tetapi dikurniakan hikmah, kebijaksanaan. Jadi seseorang bertanya supaya Luqman Hakim ini memberi nasihat kepada beliau, bagaimana untuk mencapai darjat seperti beliau. Kadang-kadang orang pun tanya dia, Ustaz kan? Ustaz, saya kagum lah Ustaz. Macam mana Ustaz boleh ingat ayat-ayat Quran? Jadi Ustaz jawab, ini adalah kurniaan Allah. Maksudnya macam tu dulu. Kemudian baru Ustaz sebut, jaga makanan, makan minum, bangun malam. Di bulan ni tanya bangun malam, buang air kecil Ustaz. Tidak. Solat malam. Kemudian ada kaedah-kaedah hafazan Quran itu sendiri. Kita nak mula hafaz satu surah, ada kaedah-kaedah yang saya ajar dah dulu. Apa pun kita kembali, yang pertama dan paling utama, ini adalah kurniaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa itu yang paling penting. Kalau mana-mana Ustaz tak sebut yang tu dulu, confirm terus. Kita tak mau jadi seperti Qarun. Apabila ditanya kepada Qarun, bagaimana kamu boleh menjadi kaya raya? Qala innama utituhu ala ilmin indi. Al-Qasas surah 28 ayat 78. Berkata Qarun, aku menjadi kaya raya adalah kerana kepandaianku. Aku bijak, aku pandai berniaga, mungkin sebagainya. Dia lupa diri. Dia angkuh. Dia jadi manusia yang sombong. Kita apapun kembali, apapun tuan-tuan yang berjaya di dalam bidang perniagaan, kalau orang tanya macam mana tuan? Tuan ni berjaya dalam bidang perniagaan. Wa in min syai' illa indana khazainuh. Surah Al-Hijri, surah 15 ayat 21. Dan setiap sesuatu yang kamu miliki adalah kurniaan dariku, ataupun datang dari perbendaharaanku, kata Allah. Allah yang kurnia kepada aku. Lalu setelah ditanya,
Luqmanul Hakim telah menyampaikan beberapa wasiat. Banyak wasiat yang mungkin 7 atau 8. Saya pilih pada malam ini 3 saja. Tak payah banyak-banyak. Nanti hadis modal. Modal pun dah tak berapa nak banyak lagi. Setiap bulan kena datang ceramah. Tajuk kena lain lagi. Section 7 pun ada. Section sini pun ada yang susah. Orang ni juga yang dia datang banyak. Kan? Nanti section 7 pun tajuk tu. Section ni pun tajuk. Terserah tak ni. Ada ustaz cerai, tuan-tuan datang duduk kat sini, saya nak duduk kat bawah pula. Kan? Haji yang susah tu kalau kuliah ni berdekatan. Sekarang ni sedangkan ni pun macam tu lah, saya dah boleh masuk banyak masjid lah. Semua dekat dekat. Tak tahu nak cakap apa. Jadi pada malam ini, saya memilih 3 nasihat Luqmanul Hakim sebagai panduan kepada kita bersama untuk mencapai darjat yang tinggi di sisi Allah. Ingat tuan-tuan dan puan-puan dalam hadis, la farqa baina bani ajami wala arabi illa bittaqwa. Tidak ada perbezaan orang Arab dengan orang Ajam melainkan dengan ketakwaan. Hadis kalau tak salah saya Imam Muslim. Dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Surah Al-Hujurat, surah ke-49, ayat ke-13. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi aku ialah orang-orang yang bertakwa, kata Allah. Jadi inilah di antara nasihat beliau. Dan nasihat beliau ini tidak lain tidak bukan dikaitkan dengan sifat-sifat orang-orang yang bertakwa. Pertama, beliau menyatakan untuk mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah, kamu hendaklah senantiasa berkata benar. Yang ini dulu. Awal-awal lagi dia bagi tahu yang ini. Nak dapat darjat yang mulia dan tinggi di sisi Allah, kamu hendaklah senantiasa berkata benar. Haram katakan haram. Dosa kata dosa. Zalim kata zalim. Ini dia panduan kepada kita. Termasuk saya. Kita dengar hadis riwayat Imam Tirmizi yang pernah saya baca sedikit masa dulu. Hadis ini sahih Imam Tirmizi. Ala la yamna'anna rajulan aybatin nas ay yaqula al-haq idza alimahu. Yang bermaksud, ketahuilah, janganlah kerana kejerunan kamu terhadap seseorang sehingga menghalang kamu daripada berkata benar sedangkan kamu mengetahuinya. Ini ajaran Nabi, sekaligus perintah Nabi. Kamu tahu video chat tak boleh dijadikan bahan bukti. Kamu ulama, kamu ada ilmu, kamu semua mengambil sikap berdiam diri. Nampak? Karena mereka takut pada seseorang. Ni, seseorang lah tuan-tuan. Terus teranglah Perdana Menteri. Duk seseorang ni buat sulit kita. Betul Pak Syed lah? Karena takut kepada pemimpin negara. Sehingga perkara yang benar didiamkan begitu sahaja. Ini ajaran Nabi. Kita tahu benda itu tak betul. Zalim, menyalahi syariat Islam. Sebut saja, tak betul. Apa yang dibimbangi kan? Hadis yang pertama. Pengajaran untuk saya, tuan-tuan dan puan-puan. Hendaklah kita senantiasa berkata benar. Hadis yang kedua, riwayat Imam Ahmad. Ini yang menarik. Sekali lagi saya ingin ulangi. Imam Syaukani rahimahullah, seorang ulama di Yaman, mengiktiraf hadis-hadis riwayat Imam Ahmad kesemuanya sahih mengikut pandangan beliau. Sebab Imam Ahmad adalah guru kepada Imam Bukhari dan Imam Muslim. Jadi kalau dah guru tu tuan-tuan, takkanlah guru tu
Kan? Lebih kurang darjatnya pada anak murid. Kan? Itu tak mungkin. Kan? Tapi mungkin kita ni sama je lah. Saya bukan guru, pendakwah. Ustaz, tu je lah. Tuan-tuan baru nak ustaz. Kan? Tak jauh beza lah lebih kurang. Hadis riwayat Imam Ahmad, la yuqarribu min ajrin wa la yuba'idu min rizqin ay yaqula bihaqqin aw yaltura bi'azim. Hadis ini tuan-tuan dan perempuan memang padat sebagai satu panduan kata Dr. Hamka, khususnya kepada pejuang-pejuang Islam, pejuang-pejuang kebenaran. Ini garis panduan kata Dr. Hamka yang bermaksud tidaklah mendekatkan ajal dan tidak pula menjauhkan rezeki sekiranya berani berkata benar dan berani menyentuh isu-isu besar. Yang tengok Nabi dah bagi tahu. Hadis riwayat Imam Ahmad. Pertama, tidaklah mendekatkan ajal. Soal ajal, tuan-tuan, ketentuan Allah. Betul atau tidak? Dalilnya? Apa dia dalil? Kematian kita ini memang ketentuan Allah. Kalau tuan-tuan pernah membaca satu artikel tentang seorang wanita Czechoslovakia. Saya yang tulis sedikit ni yang suruh ini. Wanita Czechoslovakia, di mana kapal terbang yang beliau tumpang itu terhempas. Kapal terbang yang dinaiki beliau terhempas, tuan-tuan, dan jaraknya daripada langit ke bumi 10 km. Yang saya baca lah. Tetapi dia survive. Dia selamat. Kenapa tuan haji? Mati adalah ketentuan Allah. Bukan kerana dia orang tu mati bila jatuh ke kapal terbang. Ini tak mati. Jawab ni. Karena dalam Quran Allah berfirman, dapur belah sana, bunyi belah situ. Itu yang saya pelik. Tak dengar? Osto. Nak buat pulau tinggal nak tu. Cantiklah. Alhamdulillah. Yang tu yang kejap tengok gelap macam-macam. Firman Allah di dalam surah ketiga Ali Imran ayat 145. Tentang kematian adalah ketentuan Allah. Wa ma kana linafsin an tamut illa biiznillah kitaban muajjala. Tidak akan mati. Suatu jiwa itu tidak akan merasa kematian, melainkan dengan izin Allah. Sesuatu ketetapan di sisinya. Begitulah terjemahan. Berkurang. Makna satu nyawa tak akan mati, tak akan meninggal dunia, melainkan dengan izin Allah. Bila Allah kendaki pasti mati. Tak perlu jatuh kapal terbang. Jatuh bilik mandi pun ada yang mati. Kan? Banyak kan? Itu je. Jatuh bilik mandi mati. Jatuh kapal terbang tak mati. Kitaban muajjala, yang mana merupakan satu catatan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketentuan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Macam saya dah bercakap benar ni lama dah, tuan-tuan. Dah 20 tahun dah. Prinsip saya berdakwah mesti jelas. Soal orang nak terima tak terima itu pulang lah. Tapi kebelakangan ni lately pendekatan saya sudah berubah. Pendekatan. Sebab saya ada mentor saya yang duk monitor ceramah-ceramah saya. Tuan-tuan tahu siapa mentor saya? Mem besar saya. Dia pengkritik paling kuat.
Ada saja ceramah saya yang tak betul. Kan? Bukanlah saya takut diri tak, tuan-tuan. Cumanya dia pun tak takutkan saya, itu je. Itu ya, tak ada masalah apa. Kan? Jadi tak apa. Kita pun sebab ada mentor, dia monitor kita ikut cara pendekatan yang agak berbeza. Jadi soal kematian adalah ketentuan Allah. Kalau Allah kata mati. 20 tahun dah berdakwah senantiasa dan insya-Allah akan terus berkata benar. Tak mati-mati dah. Lagi 5 tahun genap. 25 tahun saya akan sambut Jubli Perak dalam bidang dakwah. Tuan-tuan sembelih lembu 3 ekor. Kita buat kat sini ya. Kan? Tak mati-mati sampai hari ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Thumma ilaina turja'un. Al-Ankabut surah 29 ayat 57. Setiap jiwa yang bernafas akan merasai mati dan kemudian kamu semua akan dikembalikan kepadaku sampai masa kena mati. Sama ada kita bersedia atau tidak, kita kena mati. Qul lan yusibana illa ma kataballahu lana huwa maulana. Surah ke-9 At-Taubah ayat 51. Katakanlah, sekali-kali tidak akan menimpa kami. Nampak? Melainkan apa yang tertulis di sisi Allah. Dan Allah lah pelindung kami. Kalau Allah dah tulis, tuan-tuan, hari ini saya akan terlibat dengan kemalangan jalan raya, tak boleh nak elak. Tapi kita tak tahu. Sebab itu ada doa. Usaha kita berdoa. Saya setiap hari tuan-tuan nak keluar untuk menjalankan tugas dakwah ni, saya akan sedekah sebelum saya keluar. Tabung di rumah tu ada 50 sen kan, bukan banyak pun. Ya Allah, selamatkanlah perjalananku pergi dan balik, dapat menyempurnakan dakwah dengan sebaik-baiknya. Aman. Setiap kali nak keluar dakwah. Kalau tak 3 kali ada apa dia? 3 kali lah sedekah. Tak penuh tabung tu tuan-tuan, bagi kat kamu. Tapi sedikit makna. Bulan lepas saya bagi tahu kat tuan-tuan, saya sekolah masih kekurangan lebih kurang 200,000 kan. Sekarang dah tak banyak lah. Alhamdulillah. 100,000 saja lagi. Bulan lepas rezeki saya rezeki harimau. Banyak. Bulan ni pun alhamdulillah juga. Jadi masih memerlukan 100,000 saja lagi. Dan selepas ceramah daripada malam ini, kita akan tengoklah bangunan yang sedang dibina di dalam ini kita dah bawakan 4. Sebab tuan-tuan nak pergi pun tak nak masalah kan. Jadi kita ambil gambar, kita tunjuk kat sini. 100,000 saja lagi tuan-tuan. Kalau malam ni tuan-tuan bermua 100,000, Allah, semua kerja saya beres. Tak gaduh cari kan? InsyaAllah. Dah biasalah kita bentang biadab. Apa yang telah menjadi ketetapan di sisi Allah akan berlaku. Tapi kalau yang tidak ditakdirkan Allah, kita bukan tahu. Kan? Apa yang kita nak takutkan? Soal mati, saya sebut tadi, sama ada kita bersedia atau tidak, kita akan mati. Kemudian Nabi menyatakan, wala yubaidu min rizqi, tidak pula menjauhkan rezeki. Rezeki ketentuan Allah. Bukan manusia yang menentukan rezeki kita. Firman Allah dalam surah Hud, surah ke-11 ayat 6. Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Dan tidaklah melata satu haiwan pun di atas muka bumi ini, melainkan aku yang menanggung rezekinya. Termasuk kita. Bukan kerana saya bercakap benar rezeki saya korang.
Sekarang ni tuan-tuan bukan kata korang. Sampai tak menang. Tak menang tangan kedah-kedah. Banyak sangat permintaan, minta ceramah. Khutbah jemaah berebut-rebut. Sampai nak minggu ke-6 dah. 40 hari bulan. Dah tersasul dia tengok kalender pun dah pening dah dia. Selangor tuan-tuan macam. Jemaat yang baru-baru ni kat Puchong. Yang ditatik tu. Sistemnya memang A lah. Khutbah ceramah ni PA sistem memang penting tuan-tuan. Bila PA sistem tak baik, penceramah pun dia bacakan satu-satu. Itu memang biasa. Apatah lagi yang dia tarik suara kita. Akhirnya tak boleh cakap. Saya dah kena lah. Ni jadi bang, nak pergi lagi bulan Ramadan ni. Tak mau sebut dalam masjid tu, cerai semua. Hilang suara saya 3-4 hari. Lebih baik jangan cakap pakai mikrofon lebih baik. Kan? Cakap biasa je. Berebut-rebut rezeki Allah. 2 kali dah dia menunaikan fardu haji. Semuanya ditaja oleh orang. Umrah di bulan Ramadan juga ditaja oleh orang. Rezeki tuan-tuan. Kenapa kita bimbang sangat nak cakap benar? Yang ustaz takut sangat, kenapa? Rezeki akan berkurangan. Ini ketentuan Allah. Kalau dah sampai masa tuan-tuan, saya nak kena mati, ketika itu memang tak ada rezeki. Itu penanda lah tu. End of the road lah tu. Tambah penanda lah kamu nak mati dah ni. Makan semua tak boleh. Doktor kena yang ustaz boleh makan pun kulit durian saja. Jenuh. Kalau kulit roti boleh jaga kulit durian. Hadis ini juga menganjurkan kepada kita supaya senantiasa berkata benar. Tidak mendekatkan ajal, tidak menjauhkan rezeki, sekiranya berani berkata benar dan berani menyentuh isu besar. Isu video seks ni memang besar lah. Yang hangat diperkatakan tak habis-habis semua ni. Ni dalam ni pun ada. Sepasang suami isteri yang ideal ni akan dihadapkan, diheret ke mahkamah. Ini cerita video seks lah. Ada seorang mufti pun kod-kod lah nak bagi nasihat. Tak payahlah kita buat macam ni. Kita lawan secara gentleman melalui pilihan raya. Biarlah rakyat yang menentukan. Kan tentu bagus. Kalau mufti tu seorang-seorang takut nak cakap, bawa 14 mufti pergi. Buat rombongan, boleh makan nasi berani ke apa-apa. Kami makan, kami bagi nasihat. Tapi inilah keadaan yang berlaku tuan-tuan. Bagaimana kita mampu mendapat darjat yang tinggi di sisi Allah, sedangkan kita tidak berani menyatakan kebenaran. Kedua-dua hadis ini disokong oleh ayat Al-Quran. Suratul Ahzab yang kita dah baca beberapa kali, surah ke-33 pada ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Saya tak nak terjemah, saya nak bagi tuan-tuan dengar sekali lagi terjemahan di dalam kitab Tafsir Pimpinan Ar-Rahman, keluaran Jabatan Perdana Menteri, surah ke-33 ayat 70. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan katakanlah perkataan yang tepat, benar dalam segala perkara. Bukan sesuatu kan? Haram kata haram. Tapi kalau orang tanya, kenapa Datuk Mufti kata ianya haram? Ini dalil dia. Mengikut syariat kita, syariat Islam tak boleh. Apa yang susah kan? Ada hujah, ada dalil. Itu yang dikatakan hikmah ni. Hikmah ni perkataan yang tegas dan benar, yang dapat membezakan di antara yang hak dengan yang batil. Itu hikmah. Seorang mufti yang tegas.
Imam Nawawi rahimahullah, contoh malu kita ajar kitabnya Riyadhus Shalihin, Matan Arba'in, tapi perangai orang ajar tak macam Imam Nawawi. Imam Nawawi dalam catatan sejarah, beliau dipanggil ke istana oleh pemimpin Sultan ya. Karena Sultan ini berhasrat untuk mengutip cukai daripada rakyat. Imam Nawawi berkata patut bersetuju tapi bersyarat. Tuanku dan menteri tuanku, menteri tuanku, hendaklah terlebih dahulu menjual segala kekayaan yang dimiliki yang tidak cukup itu baru dikutip daripada rakyat. Dia cerita. Bacalah sejarah Imam Nawawi. Pertama disebut dijatuhkan hukuman bunuh. Rakyat buat demonstrasi besar-besaran di jalan kebun. Di sana apa ada jalan kebun. Nak pergi hilang ngantuk. Saya difahamkan dua imam. Imam Izzuddin dengan beliau. Dia nama Muhyiddin. Abu Zakaria. Bukan Muhyiddin Yasin. Akhirnya, desakan rakyat, beliau dibuang daerah ke satu tempat yang bernama Nawa. Di sanalah beliau meninggal dunia untuk mengajar hadis, seorang ulama hadis yang terkenal. Kitab beliau diguna pakai hingga ke hari ini. Sampai hari ini saya dipahamkan oleh seorang pelajar Syria, madrasah yang beliau buka tu, kerusi itu masih ada, tapi tak seorang pun berani duduk di atas kerusi tersebut karena mereka menganggap mereka tidak layak, mereka tidak setanding seperti Imam Nawawi rahimahullah. Dibuang daerah karena berani menyatakan kebenaran. Takkanlah kalau kita berani tegur Perdana Menteri kita dia orang nak bunuh. Oh, betul tak? Betul tak mufti-mufti sekian? Apa dia? Nama jangan bisu. Dah dia beranak-beranak bisu nak buat macam mana? Dilahirkan keadaan bisu. At-taqitul anil haq syarfanu akhrafu. Itu jawapan dari sahabat disebut. Mendiamkan diri di atas satu kebenaran, orang itu adalah syaitan bisu. Ini bukan hadis. Ini adalah kata-kata hikmah ulama. Ulama buat kesimpulan daripada firman Allah di dalam surah Al-Baqarah ayat 159. Daripada ayat ini kesimpulannya menyembunyikan kebenaran, orang itu adalah syaitan bisu. Innal ladzina yaktumuna ma anzalna minal bayyinati wal huda min ba'di ma bayyanahu lin-nasi fil kitab ulaika yal'anuhumullah wa yal'anuhumul la'inun. Daripada ayat inilah 159 Al-Baqarah keluarnya kataan itu. Dan rumusan para ulama dasar ayat ini, mana-mana orang yang faham agama dia menyembunyikan kebenaran, mengambil sikap berdiam diri, sama seperti syaitan bisu. Ini ceritanya. Jadi muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Contohnya Imam Nawawi. Karena berani memberi nasihat, berkata benar, dibuang daerah saja siapa nak bunuh. Takkanlah kena beri nasihat kepada pemimpin utama negara sehingga nak dibunuh. Bagi nasihat, bukan menentang dia. Saya 2 minggu yang lalu, saya berkhutbah Jumaat di Kerai, Batu. Dapat satu panggilan betul. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Esok kalau mengikut jadual Ustaz berkhutbah di Masjid Kerai, betul? Ustaz nak datang kan esok? Kena datang lah, 3 bulan dah booking. Kenapa? Esok Ustaz, polis ramai nak datang. Nampak? Saya kata apa kena mengenang polis? Dia datang, dia punya hal. Yang nak khutbah saya, yang nak dengar dia. Pergi-pergi memang semua ramai.
Saya kata cantiklah, syukurlah. Anak saya tabak hari ni A plus. Macam mana lagi kita nak pulun? Ni dalam ni buat jamu. Dia tak tahu yang pencin ke? Dan timbalan ketua polis tu bagi satu garis panduan kepada saya. Bagus juga. Ketika makan dengan hari, saya tanya dia tentang ASA. Dia kata, Tuan Datuk tak rasa zalim ke menahan seseorang tanpa bicara? Saya memang konok musik orang tak, tuan-tuan. Nak tengok reaksi dia. Anak saya tengok saya satu macam. Apa ni berani tanya pelik-pelik. Tanya. Bukan juga apa nak tanya. Nak jawab-jawab. Tak mau jawab, pulang. Dia bagilah explanation. Sebahagiannya saya terima juga. Tapi dia bagi satu garis panduan dulu. Yang agak menarik. Bagi saya satu manfaat. Kalau tak mau ditahan di bawah atas SA, pertama, bila berceramah, jangan fitnah. Itu syarat pertama. Makna jangan kita fitnah pemimpin-pemimpin negara. Saya mana ada fitnah pemimpin negara? Itu tidak. Saya cakap semua fakta. Ini saya semua akhbar dan ceramah. Yang kedua, ceramah itu jangan dalam berbentuk seolah-olah mengajak rakyat memberontak menentang kerajaan. Saya tak ajak contoh menentang, memberontak menentang kerajaan. Saya cuma ajak kita sama-sama tukar kerajaan. Kan? Tukar je lah. Bukan memberontak. Takkan yang susah lah. Tapi hari itu memang tuan-tuan, alhamdulillah, ceramah khutbah jemaah saya memang very good. Baik ayat Qurannya, baik hadisnya. Memang power PA system pun. Memang A. Dia pula duduk kat tangga mimbar tuan-tuan. Saya kata aku tak selamat dah nak turun apa kan. Saya tengok saya satu macam. Saya tengok dia dua macam. Apa yang nak takut tanya? Letak dia lah yang di-Pertuan Agong dan Perdana Menteri berada di hadapan saya untuk saya berkhutbah. InsyaAllah tuan-tuan. Saya nak bukti pada semua. Kita tak boleh dengar. Kita prepare yang betul-betul kau-kau ni. Bukan senang ni. Yang di-Pertuan Agong plus PM. Tajuk mesti hebatnya. Makanlah buah-buahan tempatan. Agong kata balik ni kena beli durian. Nampak? Kan? Tak ambil peluang ni. Pergi nampak ni. Esok lusa-lusa. Silat-silat hari Jumaat. Saya kali pertama akan berkhutbah di Sungai Tani di sebuah masjid yang ada 2-3 orang yang suka blok saya. Jadi insyaAllah saya akan berkhutbah. Kalau ikut jadual tu on lah. Kuliah subuh saya dah masuk lah. Ini peluang kita. Walaupun kali pertama, kali terakhir kita tak kisah. Yang penting jelas. Jangan takut. Berkata benar. Jangan dikenal. Itu nasihat Luqmanul Hakim, bukan nasihat saya. Kalau kamu nak darjat yang tinggi, kamu hendaklah senantiasa berkata benar. Dalil hadis Imam Tirmizi, dalil hadis Imam Ahmad dan ayat Al-Quran tadi yang saya kemukakan ialah Al-Ahzab ayat 70. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan tepat dan benar di dalam segala perkara. Haram kata haram, dosa kata dosa, zalim kata pun. Jadi simple, tak susah sangat. 20 tahun dah tuan-tuan saya cakap nada macam ini. Yang kedua nasihat beliau ialah kamu hendaklah senantiasa menunaikan amanah. Dia sentuh soal amanah. Ini semua sifat orang-orang bertakwa. Sebab itu kalau sesuatu amanah, sesuatu jawatan atau urusan yang nak diserahkan kepada seseorang, orang itu bukan ahlinya,
maka akan berlaku kehancuran. Akan berlaku kehancuran. Soal amanah, kita merujuk pada surah An-Nisa, surah yang keempat, ayat 58. Inna Allaha ya'murukum an tu'addu amanati ila ahliha. Maksudnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kamu supaya menyerahkan, yakni segala urusan-urusan kamu kepada ahlinya. Apa maksud ahli? Ahlinya di sini adalah yang pertama, orang yang berilmu dalam bidang-bidang tertentu yang kita nak serahkan jawatan tersebut. Kalau kita nak lantik sebagai seorang bendahari, orang yang tahu selok-belok mengurus akaun, ilmu. Yang kedua, dia wajib memiliki akhlak. Akhlak ni akhlak Islam, yang ni amanah. Kalau ada ilmu tak ada sifat amanah, jahanam tentu. Baik organisasi, baik negara. Ada ilmu tak amanah. Ada sifat amanah tapi tidak berilmu, tak boleh juga. Memang amanah tapi tak tahu nak buat kerja. Jadi dua sekali, ilmu dan akhlak Islam, itu yang disebut sebagai ahlinya. Ini perintah Allah. Sebab tu Nabi bersabda dalam hadis Bukhari, "Idza wusila al-amru ila ghairi ahlihi fantazir sa'ah." Apabila sesuatu urusan itu tidak diserahkan kepada ahlinya, maka tunggulah saat kehancuran. Sebagian menyatakan tanda-tanda kiamat ialah apabila amanah dikhianati. Sekarang kita tengok, pecah amanah dalam negara kita menjadi-jadi. Kita rujuk pula surah ke-8 Al-Anfal ayat 27. Inilah yang amanah kesemua kita pikul, tuan-tuan, jangan main-main. Ada dua. Ya ayyuhalladzina amanu la takhunullaha war rasul wa takhunu amanatikum wa antum ta'lamun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati amanah Allah dan amanah Rasul, dan janganlah kamu mengkhianati amanah yang diamanahkan kepadamu sedangkan kamu mengetahuinya. Kita dengar elok. Pertama, kita semua memikul amanah Allah dan amanah Rasul. Apa dia amanah Allah? Apa yang menjadi perintah Allah, perintah Rasul dalam bentuk suruhan, kita wajib melaksanakannya. Apa yang dalam berbentuk larangan, kita wajib meninggalkannya. Ini amanah yang kita pikul. Amanah Allah, amanah Rasul. Sebab itu, melaksanakan undang-undang Islam itu satu amanah. Hudud, qisas, ta'zir. Memastikan negara tidak ada unsur-unsur yang tidak baik, judi, arak. Sebab ini semua pengharaman daripada Allah dan Rasul. Kita wajib juga mengharamkannya. Ini amanah. Kemudian amanah yang kedua, amanah yang diamanahkan kepada kamu sedangkan kamu mengetahuinya. Ini amanah bersama kita pula. Rakyat memberi mandat kepada pemimpin negara. Tiba-tiba disalahguna. Kan? Apa nama, kuasa yang diberi disalahguna. Negara macam-macam hasil. Minyak, kelapa sawit. Tapi esok 1 Jun PNB naik harga. Elektrik. Ini tanda macam datang kan? Bila semua naik harga tuan-tuan, proses nak buat barang semua akan naik. Yang kita pelik ke mana perginya hasil yang dikurniakan oleh Allah pada negara kita. Saya bukanlah pakai ekonomi, tapi walaupun kita tak tahu, kita faham juga tuan-tuan. Pergi mana? Petronas berbilion-bilion. Anak kita bersekolah pun kena berhutang. Dapat segulung ijazah tak ada kerja lagi. Hutang dah ada 30,000. Tak bayar, dia akan saman. Sampai sehingga boleh dipenjarakan. Anak saya kata, minta nak apa?
Nak bayar apa kerja dah. Dia kata tak bayar nanti masuk penjara. Yang masuk berapa? Dia kata bahagia punya bapak dia kata. Kan? Nasib baik dia tak letak kepala bapak. Kan? Dia tak boleh kepala bapak dia tu kepala saya. Kereta dia tuan-tuan. Kerja tak ada lagi, dah tanggung beban hutang. Tetapi pemimpin hidup mewah. Pemimpin keluar kenyataan. Kita menyeru rakyat supaya ikat perut. Kita disuruh ikat perut. Dia pergi overseas, tidur hotel, 1 hari 1 malam, 100,000. Riwayat yang kedua kata 120,000. Riwayat yang ketiga kata 140,000. Macam hadis pula ada riwayat-riwayat. Ni hotel apa? Ni 1 malam, bermalam di sebuah hotel yang begitu mahal. Kalau dengan wang sendiri tak apa tuan-tuan. Jadi saya minta lah ustaz-ustaz yang mendadik dada, kami pandai bidang hadis, kena bacalah hadis ni. Hadis riwayat Imam Muslim. Inna rijalan yatakhawaduna fima lillah bighairi haq falahumunaf yaumal qiyamah. Orang-orang yang menggunakan harta benda negara, harta rakyat sewenang-wenang, tempat tinggal mereka kelak ialah neraka. Relate sikit dengan sepotong ayat Al-Quran di dalam surah ketiga Ali Imran ayat 161. Ayat ini turun tuan-tuan asbabun nuzul. Sebab turun ayat ini adalah kerana golongan munafik mendakwa, menuduh. Yang suka tuduh-tuduh tanpa bukti ini munafik kan? Selepas tamatnya peperangan Badar, mereka dapati sebuah topi merah hilang. Topi FRU. Perang kena pakai topi lah. Dan mereka menuduh dan mendakwa Nabi yang curi. Lalu Allah turunkan ayat, wa ma kana linabiyyin ayyaghulla wa man yaghlul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Seorang Nabi tak akan berlaku curang, kata Allah. Dan barang siapa yang mengkhianati amanah yang diamanahkan kepada mereka, mereka akan datang dengan barang yang dikhianati. Dan Allah akan beri balasan timpah dengan apa yang mereka lakukan. Mereka sedikit pun tidak akan dizalimi oleh Allah. Tengok saja. Ada hadis, ada Al-Quran, beliau ini bagi nasihat. Ini amanah rakyat. Tak boleh guna sewenang-wenang. Wang negara bagaimana? Keuntungan Petronas bagaimana? Asyik naik-naik barang. Bukanlah kita nak sentuh politik, tapi lebih kurang macam tu lah. Bukan saya nak ajak tuan-tuan memberontak, menentang kerajaan, jangan. Tukar kerajaannya. Kalau berurusan macam itu asyik naik-naik. Cuba tuan-tuan yang bekerja tanya tu. Tahun berapa persen kenaikan gaji? Ada 15%? Kalau kita kata 10%, gaji 1,000 sektor 100. 100 kali 12 bulan, mana 1,200. Barang yang naik, boleh tak? Cover 1,200. Nak cover setahun punya. Minyak naik, itu naik. PN, barang naik. Bila naik, baru naik. Berapa naik? Banyak naik. Tuan-tuan tak mau beli. Nanti nak pergi hilang hantu bukan ada apa. Sekali-sekali kena sebut juga. Boleh kot sikit kan. Saya sekarang dah banyak dah tuan-tuan tak sebut pelik-pelik dah sekarang. Itu cerita macam tu. Tuan-tuan fikirlah benda saja. Boleh cover lah. Kalau orang berpendapatan rendah. Kalau tinggi pun 4,000 ke 5,000. Naik 500 tahun 6,000. Boleh cover tak? Anak ramai, hutang banyak. Ini soal amanah. Sebab itu kita perlu amanah. Wajib amanah. Mungkin saya dah cerita kepada tuan-tuan. Sampai hari ini saya masih menyimpan sebuah sampul surat tuan-tuan. Hampir 15 tahun. Tak buka-buka. Saya bagi tahu kat isteri saya, kalau saya mati dulu pun jangan buka.
Sebab Tuan sampul surat Islam mewasiatkan pada saya, mengamanahkan pada saya, selagi saya tidak mati, Ustaz jangan buka. Dia pun tetap hidup sampai hari ini. Saya ni teringin nak tahu apa benda dalam surat ni. Apa benda, wasiat apa dia tinggal hidup saya selepas dia meninggal dunia. Mana tahu kan, esok bila dia meninggal dunia, baru saya buka. Segala harta saya di luar negara. Turkistan, Afghanistan, Gostan pun ada. Kesemuanya untuk Syahril Lom. Kaya. 25 hari bulan anak dah kahwin. Saya amanah macam tu tuan-tuan. Dah berapa kali dah. Bila dia kemas-kemas lokal tu, tengok dia lagi. Ya Allah. Teringin nak tahu apa benda dia tulis. Tapi bila teringat ayat yang ke tadi, ayat ke-27, Al-Anfal, saya tak buka. Sampai hari ini. Amanah kita sesama kita. Amanah rakyat kepada pemimpin. Sebab tu kena-kena lah. Kalau kita nak martabat darjat yang tinggi di sisi Allah sebagai hamba yang bertakwa, yang keduanya wajib kita menunaikan amanah. Kita ulangi sekali lagi, hadis muttafaqun alaih, ayatul munafiqi salatun idza haddatsa kadzaba wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khana. Tanda munafik itu 3. Apabila bercakap dia berdusta. Ingat tuan-tuan, dalam hadis yang lain Nabi menyebut yang maksud iman boleh berkongsi dengan sifat bakhil. Iman boleh berkongsi dengan sifat penakut. Boleh lagi. Tetapi iman tidak boleh berkongsi dengan sifat pendusta. Dusta ni satu perkara yang Nabi paling benci, Allah tak suka. Jangan berdusta. Yang kedua, apabila dia berjanji, dia mungkir janji. Dan apabila diberi amanah, dia mengkhianati amanah. Dalam Al-Quran, ayat 107 surah keempat An-Nisa, manusia yang paling dibenci oleh Allah ialah manusia yang khianat. Inna Allah la yuhibbu man kana khawanan athima. Sesungguhnya Allah paling membenci, pertama orang yang khianat, yang kedua yang bergelumang dengan dosa. Dua benda ni. Khianat Allah benci, bergelumang dengan dosa juga Allah benci. An-Nisa ayat 107. Kita tengok sahabat kita Bob Lokman. Dia pernah datang kat sini. Kena tak ada nombor telefon kan? Nombor telefon yang paling senang ingat kalau tak silap saya lah. 019 228 5555. Macam rokok 35. Dia berceramah dengan saya. Saya rekomen tuan-tuan. Ceramah dia sedap. Kalau banding dengan akhir rawah, saya lebih meminati Bob Lokman. Tahu apa makna Bob? Badan orang besar. Tak rocok dia. Bulan, bulan. Sekarang lagu bulan, bulan pun tak kedengaran lah tuan-tuan. Azizah pun tak ada lah. Sensitif dulu. Kena buat lagu lain lah pula. Kubur nama orang lain pula. Bob Lokman, saya berkena. Sama dah. Tapi tidak sedap saya. Kami ceramah dia orang kat Pulau Pinang. Ramai juga. Tapi sedap. Banyak ayat Quran dia betul. Hebat. Dia belajar. Ini mudah-mudahan dia dah inta kan. Dia rupanya 2 kali contoh kena stroke. Dia cakap tak kalah nak berterusan nak buat kerja macam tu. Lebih baik kita buat kerja agama. Tapi inilah kelebihan Tuan Kurnia tadi. Saya pun tak sangka tuan-tuan. Saya ingat dia ceramah biasa. Kalau kita dengar, kita tak sangka dia baru saja meninggalkan bidang sini. Kalau orang yang tak pernah dengar, orang mesti sangka dia ni dah lama dah berkecimpung dalam bidang dakwah. Walhal baru berapa bulan. Bob Lokman. InsyaAllah tuan-tuan jemput lah. Dah. Baik. Jadi itu tentang amanah. Manusia yang paling dibenci oleh Allah ialah yang khianat, yang kedua yang bergelumang dengan dosa. Jadi let bygone be bygone. Kita repent, kita bertaubat kembali kepada Allah, itu yang terbaik. Hak keampunan hak Allah, bukan hak manusia.
Yang susah ni tuan-tuan, dosa sesama kita. Kesalahan sesama kita tu yang susah kerana perlu minta maaf. Itu yang sulit tu. Tak masuk surga tuan-tuan kalau tak dapat kemaafan. Kan? Kena minta maaf. Akhir sekali, pesanan atau wasiat Luqmanul Hakim yang ketiga, kamu hendaklah meninggalkan apa-apa yang tidak memberi manfaat kepadamu. Kadang-kadang kita hadir masa tuan-tuan, baca newspaper, kalau suara keadilan bolehlah tahan. Utusan meloya. Siang tadi saya pergi ke utusan meloya ceramah. Lanyak buat fitnah. Kan? Saya kata tak apalah nak buat macam mana tuan-tuan terpaksa bekerja, tapi minta ampunlah kat Tuhan. Minta, ya Allah kami terpaksa, tapi kami tidak bersyukur, ya Allah mudah-mudahan ampun nampak. Kan? Boleh baca newspaper tu daripada front page sampai back page, sampai last page. Duduk depan sini, pegang remote satu saluran tadi. Ajak rakyat bangun awal pula, ingat nak tahajud. Tengok Manchester United lawan Barcelona. Last Sunday. Manchester kena outclass by Barcelona 3-1, kena lanyak. Tuan-tuan tak tengok kan? Amal warak tengok. Ustaz pun ambil tahu. Orang tanya, Ustaz, apa salah kalau Ustaz tengok bola sepak waktu malam? Saya jawab dengan tegas dan jelas, tidak salah. Tapi ingat, bangun, solat tahajud 2 rakaat. Lepas tu, berzikir satu. Lepas tu tengok lagi ni. Tapi ingat, jangan solat tahajud dan berzikir depan diri. Dia takut nanti miss ni, gol tak sempat tengok. Kan? Tak salah. Tengok. Saya pun suka bola, tapi saya tak tengok lah. Umur saya memang tak ada intro pun. Bukan apa tuan-tuan, bila ada itu, kita takut kita buat kerja lara banyak. Minta maaf. Kalau kita pandai kenali masa, tak apa. Jadi saya nak kaitkan dengan hadis ke-12 dalam kitab Matan Arba'in. Dikaitkan dengan orang Islam yang baik, orang Islam yang meninggalkan apa-apa yang tidak memberi manfaat kepadanya. Min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Hadis ini hadis ke-12 dalam kitab hadis 40. Hadis ke-12 dalam kitab hadis 40 karangan Imam Nawawi. Yakni di antara kesempurnaan kebaikan sifat orang Islam ialah meninggalkan apa-apa yang tidak memberi manfaat kepadanya. Wal asri innal insana lafi khusrin. Allah bersumpah demi masa manusia itu dalam kerugian. Rugi apabila kita tak pandai kenali masa. Bahkan hari ini kita dah baca ada tu di section 7 6 hadis tanda-tanda kiamat. Itu bila lebih modal kena bawa kat sini ya pula. Yang kesian orang sana dengar, orang sana datang sini dengar yang sama cerah Jadi dah habis modal nak buat macam mana? Di antara tanda-tanda akhir zaman ialah wa yataqarrabaz zaman. Masa menjadi terlalu singkat. Tengok. Dan ni Jun itu. 2 bulan lagi Muslimat. 2 bulan lagi. Bulan Ramadan 1 Ogos. Raya 30 bulan dah tahu dah. Jadi bolehlah kita tempah pakaian raya mulai sekarang. Termasuk kuih-kuih raya tu boleh. Ya. Dulu zaman saya kanak-kanak dah tu, puasa 1 hari nak habis, Masya Allah, macam tahun ni. Tapi kerana takut dekat bapak saya ni garang tuan-tuan. Dia lanyak 3 suku nyawa. Main takutnya pasal Datuk puasa juga walaupun tidak ikhlas. Tapi sekarang jam sedih ya. Kalau ikut jadual saya di sini 31 Julai tu, malam pertama kita nak solat tarawih 31 Julai. Jadi sahabat kata tadi mana kan kuliah maghrib dah buat juga. Nanti mana tu tak jadi solatnya kan. Kalau jadi depan 4 rakaat lagi sekali. Jadi 2 kali sama malam tu. Kalau 2 kali sama 2 kali bayarannya. Oh, mana boleh harga sama. Dia buat package lah banyak cantik. Dalam modal pun nak habis.
Ya cerita macam tu, nak bagi hilang menantu. Kata apa? Saya tak pernah tak hujah tuan-tuan. Saya disiplinkan diri kita. Kita buat kerana Allah. Tapi pihak penganjur pun kena ambil kira juga. Kan? Kan? Kena ambil kira juga. Saya pernah kena tuan-tuan. Daripada Selangor pergi Melaka 50 minit. Duit tu tak lepas. Duit minyak tak lepas. Lepas tu kami makan. Bulan kami. Penganjur tumpang kuih makan. Apa? Ini apa macam manusia tak ada hati perut. Ya, ini betul-betul tak ada hati perut. Sini okey, tak ada masalah. Alhamdulillah. Tak lagi siap dia dah makan pula. Ada tahlil malam ni? Tak ada. Jadi maknanya hadis tadi menyatakan hadis ke-12 ya, dalam kitab hadis 40. Tuan-tuan tengok huraian. Saya rekomen tuan-tuan beli hadis 40 yang very handy, betul ni je. Yang dikeluar, diterjemah dan disyarahkan oleh Ustaz Zahzan Muhammad. Saya mana-mana pergi pun saya bawa. Saya cuba nak hafal semua hadis yang ada dalam kitab ni. 40 hadis ni. Nah, sebab terjemahan dia bangsa kita, yang kedua syarahannya ringkas. Hadis 40 betul ni yang dikeluarkan oleh Telaga Biru. Semua tetap kenal sikit pasal nama Telaga Biru lah. Kalau Telaga Hijau kan baik. Tapi itulah usaha yang baik kepada Dr. Zahzan Muhammad. Ini duk kritik orang, baca hadis bohong, tak betul. Buatlah buku, keluarkan buku. Yang ada orang doktor tu, yang ibu sikit ni. Dia kata dia hebat sangat bidang hadis. Dr. Zahzan Muhammad ni Al-Quran Sunnah tuan-tuan. Dia ada. Dulu dia lecturer. Ini usaha dia. Nah, kita perlu makna tandungi lah. Makna benar tak mahal, RM23 ya tuan-tuan. Betul tu ya, RM20. Saya boleh memiliki satu, takkan tuan-tuan tak boleh. Saya tak apalah free. Anak murid hadiah tuan-tuan. Mana-mana saya pergi outstation, itu memang saya bawa. Sekali dengan tafsir Darul Iman tu. Darul Iman lepas tu dua-dua tu. Jadi senang sebab handy nak bawa. Kita tunggu flight ke, tunggu bus. Kita boleh baca, jangan buang masa. Kita boleh tambah ilmu pengetahuan kita. Ini hadis ke-12. Jadi di antara kebaikan sifat orang Islam yang baik ialah meninggalkan apa-apa yang dilarang oleh apa-apa yang tidak memberi manfaat kepadanya. Yang tak beri manfaat buat apa? Minta maaf sebut tuan-tuan. Kita tengok bola sepak 2:45 pagi. Habis 5:30 kalau ada extra time. Jangan tidur. Buat kerja-kerja manfaat supaya kita solat subuh. Ini kalau terlelap. Subuh tak solat. Kufur tuan-tuan. Baina abdi wal kufri tarkus salat. Hadis Muslim. Perbandingan seorang hamba dengan kekufuran ialah dengan meninggalkan salat. Kufur tuan-tuan. Tengok bola tak salah. Saya pun suka kalau boleh tengok. Tak apa. Tapi jaga salat. Tengok kata tak salah. Tapi kita berjaga malam sampai letih tuan-tuan. Tak dapat satu seri. Tuan-tuan tahu tak Lionel Messi yang skor tu, salah satu gol tu, pemain Argentina yang bermain di kelab Barcelona, dia dapat 1 juta pound tuan-tuan. Bonus. Bila menang ni. Masya Allah. Kita dapat ni. Kita dapat lah. Hati naik lah. Elektrik. Kita dapat lah. Cristiano Ronaldo. Dulu Manchester United. Ini Real Madrid. Manchester City nak beli dia 150 juta pound. Nak bayar gaji within 5 years. Dalam 5 tahun. 1.2 bilion RM. Kita dapat apa tu? Lebih baik kita baca hadis 40 yang disyarah oleh Dr. Zahzan Muhammad. Lagi dapat manfaat. Bawa kitab yang kecil tu, Darul Iman tu, tafsir Quran tu, memberi manfaat kepada kita. Karena masa berlalu pantas tuan-tuan. Jadi jangan buang masa. Itulah 3 wasiat Luqman Hakim. Mudah-mudahan memberi manfaat yang banyak kepada kita bersama. Memandangkan ada tayangan kecil tentang Hafiz Mutmainah. Jangan ke mana-mana. Jadi ribuan kemaafan, segala-gala sebagainya dan insyaAllah pada malam ni. Tapi biasalah. Tuan-tuan tolonglah bantukan insyaAllah. Sikit banyak juga mampu. Aku qawli hadha wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
fasa ketiga yang sedang dibina, dan kemungkinan ada juga bangunan yang sedia ada itu juga ditunjukkan dalam pendrive ni. Ada ulasan lagi. Ini fasa ketiga. Ni dia punya floor tu lah, dia punya foundation tu. Dia mula buat sendiri. Hari ni dah siap dah yang second floor tu, yang first floor tu, kita buat 2 tingkat dah. Yang bubuh semen dah. Hanya tanah blok. Luasan bangunan asrama yang baru ni, khusus untuk asrama, 40 kali 75. Di bawah, kita wujudkan sebuah kantin ataupun pasar mini, jualan barang-barang Islam dan dewan makan. Dan dewan makan juga akan dijadikan dewan solat, kerana boleh muat hampir 200 orang. Jadi asrama di atas tu kemungkinan paling ramai 90 orang sahaja. Mana sekolah ni setiap masa boleh menempatkan 90 orang sahaja. Dan bangunan baru 2 tingkat ni tuan-tuan, kita akan beri macam KLCC ke bangunan 3 tingkat. Dia ada macam tu. Jadi dia orang keluar asrama tak turun ke bawah, dia terus masuk kelas. Dan asrama yang dia ada di bangunan 3 tingkat ni akan dijadikan unit perpustakaan dan IT dan juga kelas mengajar. Itu yang 3 tingkat ni. Jadi di belakang 3 tingkat. Jangan bawah lah. Ada tak? Jangan pasang dulu. Tak ni betul. Tak betul. Saya risau buat saya sendiri dia tak tengok lagi ni. Ini tidak. Dia. Ini dibina di atas tanah blok. Yang sebelahan tuan-tuan tengok sebelah kanan tu masih kosong. Kami masih mencari tuan tanah tu. Kalau boleh, jadi harapan saya kalau dia nak jual, dia nak beli, supaya keempat blok milik kami. Jadi tak ganggulah itu kalau dia nak bina rumah pun susah. Sebab bangunan dah ada sekeliling tu. Jadi tanah kosong tu, tempat barang tu, kita mungkin nak jadikan, nak bina rumah dulu dalam plan. Sebab memang perancangan sejak dulu lagi tak guru-guru ni bersama-sama dengan pelajar. Jadi supaya mereka lebih akrab. Sebab pelajar tak ramai. Jadi kalau guru tinggal jauh datang lewat, satu masalah juga. Itu dia antara contoh. Ini dia hidup. Jadi 2 tingkat saja. Pekerja dia orang Hindu. Pekerja dia. Kalau dulu yang 3 tingkat tu ramai orang Thailand. Bila kerana kontraktor ni dia dah mula bertapak di bawah yang tadi dengan projek-projek lain, jadi dia dah banyak mengenali pekerja-pekerja dia ni. Dan untuk kontraktor yang cukup baik membuat dia bisa kita saja yang terkenal lain. Dia rekomen dia bina sekolah aktiflah malangnya ke bawah tadi. Yang tu saya kecewa silah. Tak saya rekomen. Bila saya tanya, bila rekomen saya tanya, dia ada kan? Tapi ada, tapi tak cukup. Dia tak begitu, tak cukup. Kita rekomen lagi kontraktor yang baik ni hati ni. Harganya sangkut kat 200,000. Jadi bila saya minta dia buat untuk kita pun macam malu juga ni. Alhamdulillah lah. Dia tak boleh dengar. Dia tak salahkan saya. Tapi dia mulakan projek ni tuan-tuan semua dengan duit dia dulu. Saya bermula dengan kosong pen. Sekarang alhamdulillah lah. Dah 300,000. Saya sekolah hanya memulakan 100,000 saja lagi. Itulah di antaranya. Yang terkeluar tu dah siap dalam pen. Hari ni siap dalam pen tadi. Hari ni selalu monitor. Tapi ni kontraktor yang baik. Dia tak ada curi-curi besi ke apa ke, nak bagi kurang kat situ, nak kos dah. Ini memang kontraktor yang faham Islam. Bahkan dia ni mendapat sijil penghargaan daripada kerajaan. Kontraktor yang baik, banyak projek-projek dia saja nak tolong saja. Saya pun tak kenal dia melalui sahabat dia. Jadi sekolah ni bertempat di kampung Permatang Sangat.
Itu yang tertua tu. Hari ni dah siap lah nanti. Jadi cukup lah kot. Yang mudah-mudahan tuan-tuan berpuas hati lah. Dah tengok semua yang ada, insyaAllah. Kalau selalu bagi RM50, malam ni RM100, insyaAllah. Jadi terima kasih sekali lagi pada semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.